عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini marilah bersama-sama kita merafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya dapat kita berada dalam kuliah khas online pada malam ini di bawah tajuk Baliklah kepada Allah, jadilah hamba yang taat. Baliklah kepada Allah, jadilah hamba yang taat. Anjuran dan tajaan grup infak Darsa 23. Kita doakan insya-Allah Allah Taala bagi kemudahan pada penaja kita menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya. Dimudahkan urusan dunia dan akhirat mereka. Disembuhkan semua penyakit, diangkat semua bala dan musibah. Dimudahkan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 31, Allah sebut watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah sebut bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sekaliannya. Wahai orang-orang yang beriman, kamu pasti akan memperolehi kejayaan. Jadi bila tajuk difokuskan untuk balik kepada Allah, maknanya kembalilah kamu kepada asal kamu, iaitu kamu datang tanpa dosa. Baliklah kepada Allah, makna baliklah kepada asal kamu, iaitu sesaat kamu datang ke dunia, dilahirkan dalam keadaan seperti kain putih yang bersih tanpa dosa. Itulah maknanya balik pada Allah. Maksudnya balik pada Allah itu maknanya ialah taubat. Itu makna balik. Taubat maknanya balik. Balik pada Allah. Maknanya balik kepada Allah, mengaku salah dan menyesal di atas kesalahan dosa yang dibuat. Maka Allah Subhanahu wa taala bila mana kita memohon ampun dan juga memohon kemaafan kepadanya,
pastilah dia akan menerima taubat dan juga istighfar kita. Innallaha ghafurur rahim. Melalui janjinya, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu ghafur, maha pengampun, rahim, lagi maha penyayang. Maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antara fenomena kasih sayang Tuhan ialah dia menerima taubat hamba-hambanya. Seseorang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa bertaubat dan sentiasa memperbaharukan taubatnya. Taubat dah, renew balik taubat. Tutup pintu men. Dah berdosa, bertaubat. Taubat lagi, taubat lagi, taubat lagi. Taubat sentiasa diperbaharukan dan sentiasa di-renew sepanjang masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang bertaubat, mereka ialah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang akan memperoleh kejayaan. Allah sebut, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sekaliannya. Wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Perkataan la'alla itu memberi makna mudah-mudahan kamu akan berjaya. Tapi berkata si bawah rahimahullahu taala, kalau yang mengungkapkan itu Allah, la'alla itu bermakna bukan lagi litaraji tapi bermakna litahqiq. Pasti kamu akan memperoleh kejayaan. Taib. Dalam hidup ini kita nakkan kejayaan, di akhirat esok pun kita nakkan kejayaan. Kejayaan di dunia dan juga kejayaan di akhirat esok terletak kepada sejauh mana kita sentiasa bertaubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita SAW bertaubat dalam sehari 70 hingga 100 kali sehari. Kalaulah Nabi SAW itu maksum, bebas dan selamat daripada dosa pun 70 hingga 100 kali sehari, apatah lagi umat. Maknanya kejayaan kita di dunia dan juga di akhirat duduk pada taubat. Maka siapa-siapa yang nak berjaya, bebaskan diri daripada dosa. Itu makna dia. Siapa yang berjaya membebaskan diri, membersihkan diri, dia akan mendapat kejayaan di dunia, mendapat kejayaan sama di akhirat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu, kalau kita nak berjaya, bertaubatlah sebanyak-banyaknya. Dalam semua perkara, bidang dalam hidup kita. Contoh, anak-anak pelajar nak berjaya, mesti kena bebas daripada dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak kata kita tak berdosa, tak boleh. Kita mesti berdosa, tapi bebaskan dari dosa dengan bertaubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para pelajar nak berjaya di dunia sebagai hamba Allah. Kejayaan di dunia ni ukuran dia apa? Kejayaan di dunia ialah berjaya meletakkan diri sebagai hamba. Itulah tajuk kita. Baliklah pada Allah, jadilah hamba yang taat. Di dunia ni sekalipun berjaya memiliki harta benda yang banyak, nama yang tinggi, pangkat besar, tapi tak berjaya menjadi hamba Allah, dia masih belum dikira berjaya. Dia masih dikira gagal dalam hidup. Hidup ni kalau dosa tak ada, dia akan berjaya. Kejayaan kita dalam hidup berjaya menjadi hamba Allah. Hamba Allah tu orang macam mana? Oh, hamba Allah ialah orang yang tunduk patuh pada Allah dan bebas daripada kemurkaan Allah. Itu hamba Allah.
Bila mana seorang tu diredai oleh Allah, bebas daripada kemurkaan Allah, di situlah tapak kejayaannya di dunia. Maka sebab itu, takutlah dosa. Sebab dia akan mencelakakan kita, bahkan dia akan menggagalkan kita dalam hidup kita. Dosa ni dia seumpama racun yang duduk dalam diri. Lama-lama orang tu akan mati kalau dalam diri dia ada racun. Mungkin dia kena racun, ataupun dia dalam diri dia masuk racun 2 tahun dulu, hari ni baru kesan. Nah, racun ni lama kelamaan dia akan membunuh. Begitulah dosa terhadap hati kita. Kalau kita tak selesaikan segera, maka dia akan makan dalam hati kita. Contoh, orang yang mengambil harta riba, na'udzubillah min dzalik. Dia ada kad kredit ribawi, ataupun dia dapat pinjaman kereta yang berunsur riba, ataupun dia apa-apa saja perniagaan yang ada kaitan dengan riba. Allah Subhanahu wa taala mengisytiharkan peperangan kepada orang yang terlibat dengan ekonomi riba. Seperti mana yang Allah sebut, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Izinkan peperangan daripada Allah dan Rasulnya. Berarti orang yang makan riba, dia sedang berperang dengan Allah dan Rasul. Berarti dia sedang berperang dengan Allah dan Rasul. Apa kesan daripada berperang dengan Allah dan Rasul? Allah cabut sikit demi sikit amal ta'at dia. Kalau dia biasa bangkit tahajud, Allah tarik tahajud dia. Malas bangkit, malas bangkit, malas bangkit. Akhirnya kebajikannya semakin mengurang, sedangkan umurnya semakin mengecil. Umur semakin mengecil, semakin kesik, amalan mengurang. Bukankah itu bala? Sepatutnya bila mana umur kita makin mengecil, amal kita makin bertambah. Tapi sebaliknya, pasal apa? Dah diperangi oleh Allah dan Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah diperangi oleh Allah dan Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila diperangi oleh Allah dan Rasul, tidak berjayalah dia menjadi hamba Allah. Bila tak berjaya menjadi hamba Allah, berarti dia gagal menjadi hamba Allah. Kalau dah jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, semua urusan-urusannya akan dimudahkan Tuhan. Hidup ni kalau Allah susahkan berarti apa? Berarti hidup kita tidak dalam rahmatnya. Rahmat mana apa? Kasih sayang Tuhan. Kalau hidup dimudahkan Allah, berarti kita sedang mendapat kasih sayang Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi dalam hidup, semua yang kita buat, kita akan menempuh 1000 kebuntuan dan juga kegagalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadilah orang yang peka terhadap dosa. Dosa ni kalau dia banyak, tak rasa apa dah. Sebab hati bila mana kita berdosa, dia akan ditumpuk dengan titik hitam. Titik-titik hitam. Nuqtatun sauda. Bila titik-titik hitam dah semakin banyak bertapuk, bertindih-tindih, bertindan-tindan, maka seorang tu tidak terkesan lagi dengan tazkirah. Dia tak terkesan lagi dengan peringatan dan peringatan. Dia macam tak takut dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatinya dah gelap. Berarti hatinya dah tidak ada sinar dan cahaya yang dapat menembus hati dia. Sedangkan orang-orang yang beriman dan bertakwa sangat takut kepada dosa.
Tapi orang yang dosanya banyak, dah tak takut lagi kepada dosa. Bahkan dosa tu pula kadang-kadang dia ketagih buat pula. Dia nak buat lagi, dia nak buat lagi, dia teringat nak buat lagi. Dia rindu pada dosa pula. Dia rindu pula pada maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya terjerumuslah ia kepada kehancuran, kemusnahan buat selama-lamanya. Bila mana hati kita tak peka kepada dosa, dia tak minat kepada taat. Dia tak suka pada taat. Bila tak suka pada taat, maka bermulalah dalam hidupnya menempa segala kegagalan dalam hidup. Buat apa semua tak jadi, tak berkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi semuanya berpunca daripada dosa. Sebab itu kita ni bila kita duduk secara berjamaah ni, kita jangan jadi orang yang menghalang kejayaan jamaah. Kita jangan jadi orang yang menggagalkan organisasi yang kita duduk, masyarakat yang sedang kita duduk ni. Kalau kita tak duduk dalam masyarakat, kita duduk dalam gua seorang-seorang, tak apa. Ni kita duduk bersama kelompok, organisasi, jamaah, perjuangan dan sebagainya. Satu masa dalam zaman Nabi Allah Musa. Dalam zaman Nabi Allah Musa berlaku satu kemarau yang sangat dahsyat. Hujan sikit pun tak turun dari langit. Kemarau panjang. Maka Nabi Allah Musa keluar bersama dengan Bani Israel ke tengah padang, berdoa pada Allah, minta Allah turunkan hujan. Maka Nabi Allah Musa merintih dan munajat pada Tuhan, minta Allah turunkan hujan. Walaupun berdoa, bermunajat, merintih, setitik air pun dari langit tak menitik. Akhir Nabi Allah Musa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanya Tuhan, ya Allah, pasal apa engkau tidak kabulkan permintaanku sedangkan aku dah munajat, kami semua dah menangis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah bagi jawapan waktu tu juga. Dalam ramai hangpa tu ada satu orang, dia masih belum selesai dengan aku. Makna dosa dia masih ada, aku masih belum ampun dosa dia. Dia masih belum lepas dengan aku. Ni hidup secara komuniti, ni hidup secara masyarakat. Seorang saja kalau dia tak lepas dengan Tuhan, semua tak akan dapat. Akhir Nabi Allah Musa AS beralih pada Bani Israel, memberi jawapan pasal apa hujan tak turun. Akhir Nabi Allah Musa kata, dia tu tolong bangkit tak? Aku nak tengok. Hak tak lepas dengan Tuhan tu. Awak tak tobat. Kawan ni dia kata, kalau aku bangkit habislah aku, malulah aku. Akhir orang ni dalam diam dia duduk, dia munajat, dia minta ampun pada Allah. Nabi Allah Musa kata, baik, tak apa, tak bangun. Minta dia tu bertobat. Nabi Allah Musa angkat tangan lagi sekali. Bani Israel pakai angkat tangan, menangis. Belum pun habis doa mereka panjatkan, hujan di langit dah nampak hitam. Belum pun habis Nabi Allah Musa bermunajat, hujan dah turun selebat-lebatnya. Jadilah orang tu misteri. Siapa dia tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah dia tu tak mahabak diri dia, langsung Nabi Allah Musa tanya Tuhan, ya Allah, aku nak tahu siapalah dia tu. Dialah penyebab hujan tak turun, dialah juga asbab turun hujan turun. Apa Allah kata? Hai Musa, dia tu berdosa dengan aku, bukan ada kait apa dengan hang. Tu Allah. Allah ni Ghafurur Rahim. Kalau kita berdosa dengan dia,
Selagi mana kita tak buka dosa kita, selagi itu Allah simpan, Allah tutup. Kecuali kita sendiri pihak dosa kita buat, apa kita buat. Selagi mana kita tutup, lama tu Allah tutup. Tu Ghafurur Rahim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tak buat keluar siapa dia tu kepada Nabi Allah Musa. Lagipun Nabi Allah Musa tu kekasih Tuhan. Dia berdosa dengan Tuhan, dia bukan berdosa dengan orang lain. Dengan siapa-siapa? Dengan Allah. Faham tak? Faham, dosa ni dia asbab tertahan bantuan. Dosa ni dia tertahan daripada datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah yang dikatakan dosa. Balik pada Allah. Setiap orang yang berdosa mesti balik pada Allah. Tapi kalau berdosa dengan orang, dia mesti selesai dengan orang. Baru dia settle dengan Allah. Biar hidup kita ni tidur malam, dosa dengan Tuhan pun tak ada. Dosa dengan orang pun tak ada. Nak tidur malam tu selesai dengan semua. Kalau ada orang yang masih berdosa dengan kita, maafkan. Ampunkan. Kalau ada orang yang masih belum kita maafkan, maafkan. Biar hidup kita, kalau mati malam tu senang kita nak masuk syurga. Sebab syurga ni payah dimasuki oleh orang yang masih belum memaafkan siapa-siapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah maknanya betapa pentingnya taubat. Kadang-kadang seseorang itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perisainya daripada kejahatannya hanya satu je, taubat. Kalau dia subhanallah dalam takdir nak kena langgak, dilanggak ke, aksiden ke apa, tapi semua tu akan terhalang dengan astaghfirullahaladzim. Dengan astaghfirullah, Allah selamatkan daripada bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh seorang mujahidin yang nak berperang fisabilillah. Dia pegang perisai. Tapi kadang-kadang tetapkan musuh itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak mengena dia bukan sebab dengan perisai, tapi dengan sebab taubat. Allah sayyidina Muhammad. Jadi perisai ini kadang-kadang tak mampu ditolak, tak mampu menolak tetapkan musuh, tapi tetapkan itu dapat dielakkan dengan taubat. Ada kawan kami seorang dulu, Allah sayyidina Muhammad, dia berperang di Afghanistan. Tapi dia tak mati syahid di Afghanistan, dia mati di Syam. Dia cerita sejarah dia. Dia berperang di Afghanistan bersama Sayyidina Muhammad. Depa nampak peluru pandu mai tu. Depa dalam kubu, pakai takbir dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seronok peluru sampai. Pasal apa? Nampak ada lagi syurga lah. Kita tengok peluru takut ke? Mai dah. Tak, lepas takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok peluru pandu jatuh depan lepas terpacak. Tak meletup. Kat sedih pula. Lah, ingatkan peluru nak meletup, kita pakai hancur lah. Lagi kita ke syurga lah. Lepas. Jadi peluru pandu tu tidak meletup dengan sebab taubat. Jadi maknanya setiap orang yang nak turun fisabilillah mesti melepaskan diri daripada salah-salah dengan orang, bahkan hutang-hutang dengan orang tu. Seorang tu akan ditangguhkan untuk mendapat darjah syuhada selagi mana dia ada dosa dengan orang. Hutang tak bayar ke, dosa dengan siapa-siapa ke. Mata orang ke orang yang nak pergi perang ni, dia mesti minta maaf, minta ampun pada orang, macam orang pergi Mekah minta ampun kat orang, minta maaf orang tu, minta maaf orang ni. Barulah balik daripada Mekah dapat haji mabrur, barulah balik daripada umrah mendapat umrah mabrurah.
Barulah mati namanya mati syahid. Kalau tidak, di KIV kan daripada mendapat darjah syuhada. Allahu Akbar. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka baliklah pada Allah. Sepanjang masa, detik dan ketika. Di kedudukan di mana sahaja, katalah astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Jadi disitulah bermula tanda seseorang itu dikatakan seorang yang taat. Bila mana dia mengaku terhadap kesalahan dia, bila mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia balik pada Allah. Jadi baliklah selalu pada Allah. Kalau kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau kita rajin balik rumah, mak kita suka. Kita kerja, lepas tu teringat balik. Balik rumah balik, saja teringat balik. Jadi bila kita balik rumah, sibuk-sibuk kerja tapi tak lupa balik ke rumah, mak kita suka, ayah kita suka. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita selalu balik pada dia, dia yang paling suka. Ada satu orang tu dalam hadis Riyadhus Shalihin cerita, kawan ini musafir. Dalam permusafiran dia, atas kenderaan dia unta tu penuh dengan makanan dan minuman. Dalam perjalanan dan permusafirannya, tiba-tiba Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia berhenti berehat bawah satu pohon pokok, tidur, jaga-jaga, tak ada, unta tak ada. Bila unta tak ada, dia ni nangis, dia kata mati dah aku. Bila berjalan di padang pasir, bekalan habis, mana apa? Mati. Ayak nak cari mana, makan nak cari mana. Akhir duduk lengung-lengung tu nak cari tahu mana. Duduk di pohon, bawah pokok tu duduk menanggung, duduk termenung, duduk tunggu mati. Duduk tunggu mati. Masalah Sayyidina Muhammad. Sampailah malam, esok, siang, tahan lagi. Badan dah melemah lah. Makanan tak makan, minuman tak minum. Akak subhanallah dah duduk sedih, tunggu mati ni, bila nak mati. Dah letih sangat lah. Nak makan empau pun tak ada lah. Jaga-jaga tengok depan dia terpacak unta dia. Punya seronok, dia kata, ya Allah, alhamdulillah, anta abdi wa ana rabbuk bikalih. Ya Allah, engkau hamba aku Tuhanmu. Punya seronok. Sampai tersalah cakap. Allah Subhanahu Wa Taala lebih suka kepada orang yang bertaubat daripada suka orang tu kepada datang balik rezeki dia. Allah suka lagi seseorang tu bertaubat. Kalau kita nak Allah sebut labbaika ya abdi 3 kali, katalah astaghfirullahaladzim. Kalau kita minta hal lain, ya Allah, murahkan rezekiku, ya Allah, labbaika ya abdi sekali. Ya Allah, panjangkan umurku, ya Allah, labbaika ya abdi, ya hamba aku, kata Allah. Tapi kalau kita kata, ya Allah, ampun dosaku, ya Allah, labbaika ya abdi, labbaika ya abdi, labbaika ya abdi, 3 kali. Mana Allah tunggu sungguh taubat kita. Allah suka sungguh taubat hamba dia. Sebab itu orang yang nak jadi kekasih Tuhan selalu bertaubat. Sebab itu Allah sebut, Nabi sebut, at-taibu habibur rahman. Orang yang bertaubat itu kekasih Tuhan yang bernama Rahman. Dan Allah kata, at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tak pernah berdosa. Dan Allah sebut dalam sebuah hadis yang lain, kullu bani adam khata' wa kharul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam semua berdosa. Mana ada tak dosa?
Dan sebaik-baik orang yang berdosa ialah orang yang bertaubat. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taubat itu maknanya kita ingat dosa. Itu makna taubat. Buatlah apa pun, di mana kita duduk pun, kita tetap ingat kita dosa. Tetap kita teringat kita berdosa. Tetap kita kata, aku berdosa. Itu makna orang yang bertaubat. Bukan bermakna bila mana kita taubat, kita lupa dosa. Tak. Bertaubat maknanya selalu ingat dosa. Tak lupa-lupa dosa kita. Sampai kalau kita dah menjejakkan kaki ke dalam syurga pun tetap kita kata, ya Allah, aku berdosa pun engkau bagi aku masuk syurga. Maknanya tu dapat orang yang bertaubat. Apa hikmahnya? Hikmahnya kita pergi di mana pun dipandang oleh Allah dengan rahmatnya. Pasal kita rasa diri kita siapa, kita sedar diri kita siapa. Tu yang Tuhan kasih. Sebab tu Nabi sebut rahimallahu mura'an arafa qadra nafsihi. Moga-moga Allah merahmati orang yang sedar dirinya siapa. Siapa kita? Siapa lagi kita bukan, kalau kita bukan hamba yang berdosa. Kita ialah amdun muznib, hamba yang berdosa. Ya subhanallah. Jadi kembali pada Allah menjadikan kita ialah sebaik-baik hamba Allah dan dikira sebaik-baik orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك، اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك، اللهم نوّر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم تعالى أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان. Sagi azan bayang sini ya.